Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap. Kini kita berada di bahagian yang terakhir dalam perkemahan rencana Keris Perak, iaitu bahagian perkhidmatan. Dalam bahagian perkhidmatan ini kita akan lihat tiga perkara. Yang pertama, mengetahui dan memahami isyarat wisil. Yang kedua, mendengar syarahan atau ceramah dan membuat nota atau catatan di dalam buku log. Dan yang ketiga, mengetahui cara memberi pertolongan kepada seseorang di air, iaitu pertolongan asas sahaja. Mari kita belajar perkara yang pertama dalam bahagian perkhidmatan rencana Keris Perak, iaitu mengetahui dan memahami isyarat wisil. Isyarat wisil pengakap ini mempunyai dua jenis tiupan, satu tiupan panjang dan satu tiupan pendek. Mari kita belajar isyarat wisil pengakap melalui video ini. Jom kita saksikan. Itulah beberapa isyarat wisil pengakap yang perlu anda tahu dan anda perlu praktikkan dalam perkemahan di sekolah anda. Mari kita sambung perkara yang kedua dalam bahagian perkhidmatan rencana Keris Perak, iaitu mendengar syarahan atau ceramah dan membuat catatan ataupun nota. Dalam perkemahan kali ini, saya sediakan sebuah video yang bertajuk Makanan Seimbang. Dalam video ini akan menerangkan apakah itu makanan seimbang. Jadi, anda tonton video ini dan selepas itu anda perlu membuat catatan ceramah yang berkaitan dengan video ini di dalam buku log anda berdasarkan contoh yang telah saya berikan. Jom kita tonton video ceramah ini. Makanan seimbang. Bagaimana kita boleh memastikan makanan yang kita makan itu seimbang? Kita boleh memastikan makanan yang dimakan adalah seimbang dengan mengikut saranan Piramid Makanan Malaysia. Jom kita lihat Piramid Makanan Malaysia. Ini ialah Piramid Makanan Malaysia. Ia terdiri dari 4 aras. Aras yang paling bawah atau dinamakan aras 1 adalah makanan yang perlu dimakan secukupnya. Contoh makanannya ialah seperti nasi, mi, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Makanan di aras 2 pula adalah makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang banyak, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan di aras 3 adalah makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang sederhana. Contoh makanannya ialah ikan,
ayam, daging, ke kacang, susu dan produk tenusu. Dan puncak piramid adalah makanan yang perlu diambil paling sedikit. Contoh makanan dalam aras 4 ialah lemak, minyak, garam dan gula. Makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi. Mari kita lihat contoh makanan ini. Adakah makanan ini seimbang? Apa pendapat kamu? Ya, ini merupakan contoh makanan yang seimbang. Dalam nasi mengandungi karbohidrat. Ikan goreng dan tempe goreng membekalkan protein dan sedikit lemak. Buah tembikai membekalkan vitamin, pelawas dan air. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Sayur hijau membekalkan vitamin, mineral dan juga menjadi pelawas. Jadi, dalam makanan ini mengandungi 7 kelas makanan. Ia dinamakan makanan yang seimbang. Seterusnya, mari kita lihat kesan makan makanan yang tidak seimbang. Berlebihan dalam mengambil karbohidrat, protein dan lemak akan menyebabkan kegemukan atau obesiti. Pengambilan gula secara berlebihan pula akan menyebabkan kerosakan gigi. Gula berlebihan juga menyebabkan masalah kesihatan yang lain. Contoh masalah kesihatan yang disebabkan oleh pengambilan gula berlebihan ialah kencing manis atau dikenali sebagai diabetes. Sayur-sayuran adalah pelawas yang terbaik. Sekiranya kita tidak suka makan sayur-sayuran, kita akan kekurangan pelawas. Fungsi pelawas adalah untuk mengelakkan sembelit. Jika kita kekurangan pelawas, kita akan mengalami kesukaran untuk membuang air besar. Makan makanan yang tidak seimbang boleh menyebabkan masalah kesihatan. Rancanglah makanan yang kita makan supaya seimbang mengikut saranan piramid makanan Malaysia. Itulah ceramah yang berkaitan dengan makanan seimbang. Jadi anda jangan lupa tuliskan poin-poin penting di dalam catatan ceramah anda pada buku log anda. Yang terakhir, mengetahui cara memberi pertolongan kepada seseorang di air, iaitu pertolongan asas sahaja. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita menggunakan kaedah capaian. Gunakan tangan atau kayu, ulurkan kepada mangsa jika jarak tidak jauh daripada anda. Yang kedua, kaedah harungan. Berlaku jika air cetek dan boleh pergi ke mangsa. Dan yang ketiga, menggunakan lontaran tali.
lontar tali dan mangsa boleh memegang tali untuk ditarik oleh penyelamat. Inilah 3 cara memberi pertolongan kepada seseorang di air dengan menggunakan yang pertama kaedah capaian, yang kedua kaedah harungan, dan yang ketiga kaedah lontaran tali. Dan jika anda tidak yakin untuk mengaplikasi kaedah ini, anda boleh panggil orang yang lebih dewasa atau membuat panggilan kecemasan 999. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Salam pengakap.